Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua murid-murid Ustaz, Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Alhamdulillah, pada malam ini kita dipertemukan lagi di dalam kelas tajwid tahun 4, di mana pada kelas malam ini kita akan mengulang kaji topik pelajaran yang ketiga, iaitu qalqalah. Baiklah, sebelum kita memulakan sesi pembelajaran kita pada malam ini, adalah lebih baik jika kita mulakan dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, sebelum Ustaz pergi kepada isi utama pembelajaran kita pada malam ini, Ustaz akan terangkan dahulu apakah antara objektif pembelajaran kita pada malam ini. Baiklah, objektif yang pertama, kamu semua boleh menyatakan pengertian qalqalah. Yang kedua, kamu semua boleh menyatakan bahagian-bahagian qalqalah dan pengertiannya. Dan yang ketiga, kamu semua boleh menyenaraikan hukum qalqalah. Dan yang terakhir, iaitu yang keempat, kamu semua boleh membaca misal-misal dan hukum qalqalah. Baiklah, kita pergi kepada bahagian yang pertama, iaitu pengertian qalqalah. Baiklah, apakah yang dimaksudkan dengan qalqalah? Qalqalah dari segi bahasa bermaksud lantunan, manakala dari segi istilah ianya bermaksud menzahirkan lantunan bunyi ketika menyebut huruf-huruf qalqalah. Baiklah, kita pergi kepada bahagian yang kedua, iaitu cara bacaan qalqalah. Baiklah, cara bacaan untuk qalqalah ialah makhrajnya ditekan dengan kuat dan dilepaskan. Baiklah, kita pergi kepada bahagian yang ketiga, iaitu bahagian-bahagian qalqalah. Baiklah, di sini terdapat 3 bahagian qalqalah. Qalqalah yang pertama adalah qalqalah sughra. Qalqalah kedua adalah qalqalah kubra, manakala qalqalah yang ketiga adalah qalqalah akbar, di mana nanti Ustaz akan terangkan satu persatu mengenai bahagian-bahagian qalqalah ini. Baiklah, kita pergi kepada bahagian yang keempat, iaitu huruf-huruf qalqalah. Okey, huruf qalqalah ada 5 sahaja, iaitu huruf qaf, huruf ta, huruf ba, huruf jim dan huruf dal. Baiklah, kita pergi kepada isi yang seterusnya, iaitu qalqalah sughra. Kita pergi kepada pengertian dahulu. Pengertian qalqalah sughra adalah apabila huruf-huruf qalqalah itu mati dan berada di tengah kalimah. Sebagai contohnya, wa yaqta'un, wa yabsutu, yadkhulun. Seterusnya kita pergi kepada cara bacaan qalqalah sughra. Cara bacaan untuk qalqalah sughra ini hendaklah menzahirkan bunyi lantunan dengan kadar yang sederhana kuat. Baiklah, kita teruskan lagi kepada misal-misal qalqalah sughra. Baiklah, untuk bahagian contoh ini Ustaz akan bacakan mengikut huruf, ya. Baiklah, kita pergi kepada huruf yang pertama, iaitu huruf qaf. Contohnya iqra. Huruf yang kedua adalah huruf ta. Contohnya yatma'un. Huruf yang ketiga adalah huruf ba. Contohnya Ibrahim. Huruf yang keempat adalah huruf jim. Contohnya yaj'alun. Dan huruf yang kelima adalah huruf dal. Contohnya yad'un. Yang kedua, iaitu qalqalah kubra. Apakah pengertian qalqalah kubra? Qalqalah kubra ialah apabila huruf-huruf qalqalah dimatikan di akhir kalimah kerana wakaf. Sebagai contohnya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Baiklah, kita teruskan lagi dengan cara bacaan bagi qalqalah kubra. Cara bacaan qalqalah kubra hendaklah
menzahirkan bunyi lantunan dengan kuat. Seterusnya, kita pergi kepada misal ataupun contoh bagi qalqalah kubra. Baiklah, untuk contoh ini, Ustaz akan bacakan mengikut huruf ya. Kita pergi kepada huruf yang pertama, iaitu huruf Qaf. Contohnya, Al-Falaq. Huruf yang kedua adalah huruf Ta. Contohnya, Bil-Qist. Huruf yang ketiga adalah huruf Ba. Contohnya, Takzib. Huruf yang keempat adalah huruf Jim. Contohnya, Al-Buruj. Dan huruf yang terakhir adalah huruf Dal. Contohnya, Wasamud. Baiklah, kita pergi kepada jenis qalqalah yang ketiga, iaitu qalqalah akbar. Apakah pengertian qalqalah akbar? Qalqalah akbar ialah apabila huruf-huruf qalqalah yang bertasydid dimatikan di akhir kalimah kerana wakaf. Sebagai contohnya, Tabbat siyada abi lahabi wa tab. Baiklah, kita teruskan lagi dengan cara bacaan bagi qalqalah akbar. Cara bacaan untuk qalqalah akbar hendaklah menzahirkan bunyi lantunan dengan lebih kuat berbanding ketika menyebut bacaan qalqalah kubra. Baiklah, kita pergi kepada misal ataupun contoh bagi qalqalah akbar. Untuk contoh ini, Ustaz akan bacakan mengikut huruf ya. Kita pergi kepada huruf yang pertama, iaitu huruf Ba yang bertasydid. Sebagai contohnya, Tabbat siyada abi lahabi wa tab. Kita pergi kepada huruf yang kedua, iaitu huruf Qaf yang bertasydid. Contohnya, Zalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq. Kita pergi kepada huruf yang ketiga, iaitu huruf Jim yang bertasydid. Contohnya, Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Baiklah, sebelum Ustaz mengakhiri kelas, Ustaz nak kita recap sedikit tentang apakah perkara-perkara yang telah pun kita pelajari sebentar tadi. Baiklah, untuk yang pertamanya, kita belajar mengenai pengertian dan cara bacaan qalqalah. Untuk yang kedua, kita belajar mengenai apakah bahagian-bahagian qalqalah dan juga huruf-huruf qalqalah. Dan untuk yang ketiga, kita belajar mengenai qalqalah sughra, di mana kita pelajari tentang pengertian qalqalah sughra, cara bacaan qalqalah sughra dan juga contoh ataupun misal bagi qalqalah sughra. Untuk yang keempat, kita belajar mengenai qalqalah kubra, di mana di bawah topik ini kita pelajari tentang pengertian qalqalah kubra, cara bacaan qalqalah kubra dan juga contoh atau misal qalqalah kubra. Dan untuk yang terakhir, kita belajar mengenai qalqalah akbar, di mana di bawah topik ini kita pelajari tentang apakah pengertian qalqalah akbar, cara bacaan qalqalah akbar dan juga contoh atau misal bagi qalqalah akbar. Jadi Ustaz rasa sampai di sini sahaja dulu pengajaran Ustaz untuk malam ini. Sebelum kita pergi kepada penghujungnya, Ustaz nak kita ambil sedikit pengajaran ataupun intisari daripada topik kita pada malam ini. Untuk pengajaran yang pertama, kamu semua boleh membantu dan membimbing rakan kamu mempelajari Al-Quran. Dan yang kedua, apabila kamu semua berusaha untuk memperbetulkan bacaan Al-Quran kamu, maka kamu semua akan dikurniakan ganjaran pahala yang berlipat kali ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustaz rasa setakat itu dahulu. Ustaz akhiri dengan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sekian itu sahaja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.